tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita di mana kerabat diraja yang terlibat ataupun didakwa menyerang orang awam. Dan ini membawa kepada satu keputusan daripada Istana Pahang melalui Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 5 September, Tengku Hassanal arah tindakan tegas isu kerabat serang orang awam. Berita sepenuhnya, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah bertitah supaya polis mengambil tindakan tegas terhadap kerabat diraja negeri itu yang didakwa menyerang orang awam. Gesaan itu dibuat hampir 10 jam selepas Malaysia Kini melaporkan dakwaan seorang pekerja pembinaan jalan menjadi mangsa serangan berkumpulan kerabat diraja Pahang di Kuantan pada Jun lalu. Saya mahu tindakan tegas dan siasatan yang adil tanpa sebarang kompromi. Tiada sesiapapun yang lebih tinggi dari undang-undang, termasuk kerabat diraja, titah baginda di Insta Story. Perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 5 September. Baginda turut berkongsi rakaman skrin laporan Malaysia Kini berkaitan perkara itu pagi tadi. Alias Awang 44 mendakwa dia diserang di sebuah kandang kuda di Kuantan oleh kira-kira 20 orang termasuk seorang anak Tengku pada 6 Jun lalu. Susulan pertikaian isu tanah. Anak kepada 8 orang anak itu mendakwa seorang orang suruhan kerabat itu menikam kakinya dengan pisau. Manakala kerabat itu pula menembak kakinya tetapi tersasar. Sementara itu, baginda juga mengeluarkan kenyataan rasmi berkaitan isu petang ini. Sekiranya terdapat bukti kesalahan dilakukan, ia hendaklah dibawa ke mahkamah untuk dituduh dan dibicarakan, titah baginda. Baginda memberi komitmen bahawa istana tidak akan melindungi pihak yang terlibat dengan kegiatan jenayah dan undang-undang termasuk kerabat. Ketua Polis Pahang Yahya Othman berkata polis sedang melengkapkan kertas siasatan sebelum diserahkan semula kepada Timbalan Pendakwa Raya. Kes disiasat bawah Seksyen 324 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan menggunakan senjata dan kerana merusuh. Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu perkongsian berkaitan dengan status Perikatan Nasional dan SG4. Seperti yang kita tahu, SG4 adalah sebuah syarikat dan juga penasihat yang mengetuai sebagai kepala penasihat adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dikatakan PAS telah menggunakan pengalaman yang hebat Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membantu SG4 ini berjaya. SG4 adalah gabungan ataupun syarikat yang melibatkan 4 buah negeri takbiran PAS. Jadi saudara-saudara, persoalannya adakah PAS membawa PN di dalam SG4 ataupun PAS sebenarnya bekerja sama dengan Mahathir bersama dengan SG4 untuk menang PRU 16 nanti. Nah, saudara-saudara, satu perkongsian daripada Syabuddin bertarikh 4 September. SG4 platform untuk angkat PAS duduki kerusi PM. Itu menjadi satu persoalan. Topik mengenai SG4 kembali menjadi tajuk perbualan. Masyarakat berikutan gabungan tidak rasmi melibatkan 4 negeri di takbir PAS itu mengadakan perjumpaan yang dinamakan Sidang Kemuncak SG4 di Bangi, Selangor.
Paling diperbualkan ialah apabila Tun Mahathir selaku penasihat gabungan itu mengumumkan penubuhan sebuah syarikat SG4 Group Sdn Bhd untuk Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis, berkongsi kekayaan sesama mereka. Menurut Tun Mahathir, menerusi syarikat tersebut, setiap negeri berkenaan akan memiliki saham dan ekuiti yang sama rata. Buat ketika ini, fokus yang ingin ditumpukan melalui syarikat tersebut ialah membangunkan industri nadir bumi atau REE sebagai sumber kekayaan. Jadi, REE ini bukan ada sama rata di setiap negeri. Satu negeri mungkin lebih daripada negeri lain. Justru dengan satu syarikat ini, kita agih segala hasilnya secara saksama untuk setiap negeri, menikmati kekayaan yang sama rata. Demikian jelas Tun Mahathir. Apa yang terlihat di sini pas melalui penguasaan di 4 negeri itu jelas mahu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan Tun Mahathir. Ia bukan saja untuk kepentingan rakyat, tetapi matlamat lebih besar ialah untuk memperlihatkan PAS sebagai sebuah parti politik yang berkemampuan dalam soal pentadbiran dan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Dengan kemampuan yang ingin diserlakan itu, PAS tentu saja ada cita-cita lebih besar daripada sekadar mentadbir negeri. Cita-cita lebih besar itu tidak lain ialah untuk mengetuai pentadbiran negara dan meletakkan pemimpin PAS di kursi Perdana Menteri. Sebab itu, SG4 ini tidak semudah diucapkan untuk menjadi kenyataan. Tetapi, daripada sudut politik, tempo PRU 16, hanya kira-kira 3 tahun saja daripada sekarang, dan PAS tentu melihatnya sebagai peluang terbaik untuk menggapai cita-cita mereka. Ini bermaksud dengan bantuan Tun Mahathir, berdasarkan PAS kini telah berjaya menguasai 4 negeri dan memiliki jumlah kerusi parlimen terbesar. Matlamat mereka seterusnya ialah untuk tidak terlepas daripada mengepelai Putrajaya selepas PRU 16. Sebab itu, SG4 tidak bergerak bersama PN atau membawa sekali PN bersamanya, walaupun PAS adalah komponen PN yang diketuai Muhyiddin. Bermakna, PAS sekarang bergerak dalam 2 kumpulan menjelang PRU 16 akan datang. Satu bersama PN yang diterajui Muhyiddin, dan satu lagi melalui SG4 yang diketuai Tun Mahathir. Walaupun PAS tidak pernah mengenepikan atau menolak sama ada Muhyiddin atau Hamzah sebagai calon PM, tetapi SG4 adalah platform untuk PAS terus ke depan dan untuk memenangi lebih banyak kerusi pada PRU 16. Nah, saudara-saudara, paling menjadi persoalan adalah adakah PAS sebenarnya mempunyai satu lagi talian hayat bukan bersama Perikatan Nasional? Adakah PAS mampu menang PRU 16 nanti tanpa bantuan Perikatan Nasional? Adakah dengan ini PN akan bubar? Muhyiddin, Hamzah, dan semua pemimpin PN yang bukan daripada parti PAS akan digulingkan? Itu menjadi persoalannya. Peranan Tun Mahathir yang paling penting ketika itu ialah juga untuk meyakinkan Sabah dan Sarawak untuk menerima kepimpinan PAS. Selepas PRU 16 nanti, apabila PAS lebih unggul dan angka kerusi parlimen yang mereka miliki jauh lebih besar, ditakdirkan Tun Mahathir masih diberi kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan ketika itu, disitulah PAS akan diposisikan untuk mengetuai sebuah kerajaan campuran yang baru bagi mentadbir negara. Jadi saudara-saudara, dalam politik apapun boleh berlaku. Adakah Hadi Awang akan mencalonkan terus Mahathir sebagai PM sekali lagi? Ataupun Hadi Awang sendiri jadi PM sekiranya PAS dan SG4 berjaya? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?